Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Okey, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita masih lagi dalam bab 13 iaitu meteoroid, asteroid dan juga komet. Jadi pada pembelajaran yang lepas kita telah pun mengenal pasti 3 jasad lain yang turut sama berada dalam sistem suria kita iaitu meteoroid, asteroid dan juga komet, dan juga kita telah membincangkan sedikit sebanyak tentang pergerakan meteoroid dan mengenal pasti bahawa terdapat istilah-istilah lain seperti meteor dan juga meteorit. Okey. Jadi ada 3 istilah yang berbeza, meteoroid, meteor dan juga meteorit, dan ini semua kita telah bincangkan pada pembelajaran yang lepas. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan pergi lebih lanjut berkenaan dengan pergerakan asteroid dan juga pergerakan komet. Jadi terlebih dahulu cikgu mahu para pelajar sekalian merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 2 masing-masing pada halaman 273. Okey. Asteroid bergerak dengan kelajuan purata 25 km per saat. Dan kebanyakan asteroid ni kita boleh jumpai di dalam lingkaran asteroid ataupun jalur asteroid. Akan tetapi terdapat juga beberapa asteroid yang memiliki orbit yang berada di luar lingkaran asteroid. Okey, seperti asteroid-asteroid yang bernama Apollo, Amor dan juga Aten. Orbit yang berwarna merah ini ialah orbit bagi asteroid Apollo. Okey, manakala orbit yang berwarna hijau ini adalah orbit bagi asteroid Amor, dan orbit yang berwarna kuning ni ialah orbit bagi asteroid Aten. Okey, dan ini adalah bumi kita. So ini adalah orbit bumi kita. Dan kita akan dapati bahawa orbit-orbit yang berada di luar lingkaran asteroid ni kadang-kadang boleh jadi sangat hampir dengan bumi kita ataupun dia bersilang dengan orbit bumi. Okey, maka dekat sini kita khawatiri perlanggaran mungkin boleh berlaku di antara asteroid ini tadi, Apollo, Amor dan Aten, dengan bumi kita pada titik di mana berlakunya persilangan di antara orbit bumi dan juga orbit asteroid-asteroid ini. Ataupun berlaku pelanggaran pada lintasan yang berhampiran orbit bumi dan juga orbit asteroid. Okey. Maka dekat mana titik persilangan tu tadi? Okey, kita dapat tengok dengan jelas ada dekat sini. Okey, dan juga di sini. Perlanggaran dengan asteroid yang bersaiz besar ni boleh menyebabkan kemusnahan hidupan di bumi. Okey, dekat sini ada satu info sains yang agak menarik. Okey, di mana ahli paleontologi mempercayai bahawa kepupusan dinosaur ni disebabkan oleh perlanggaran asteroid yang bersaiz 10 km dengan permukaan bumi. Okey, jadi ahli saintis ataupun ahli paleontologi ni mereka percayalah bahawa perlanggaran asteroid dengan bumi ni merupakan salah satu punca yang menyebabkan kepupusan dinosaur. Seterusnya kita akan membincangkan tentang pergerakan komet. Dan kita tahu komet ni dia bergerak pada julat kelajuan antara 10 hingga 70 km per saat. Dan kebanyakan komet ni berasal dari lingkaran Kuiper dan awan Oort. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah pada buku teks anda ni, okey, yang nampak color biru ni, ini adalah awan Oort. Okey, dan yang ini, yang putih ni adalah lingkaran Kuiper. Okey. Okey, baik. Jadi apabila komet tu dia menghampiri matahari, komet tu dia akan jadi semakin laju. Okey, kemudian dia akan mencair dan kita akan nampaklah seperti ekor yang panjang. Okey. Dan pada pembelajaran yang lepas, kita dah pun tahu bahawa komet ni dia terdiri daripada 2 bahagian, iaitu kepala dan juga ekor yang sangat panjang. Dan kita juga tahu bahawa komet ni dia beredar mengelilingi matahari pada orbitnya yang tersendiri.
Jadi pada gambar rajah ni kita dapat tengok, okey, di mana dekat sini komet beredar mengelilingi matahari pada orbitnya yang tersendiri. Dan kita juga akan dapati bahawa ekor komet ni tadi sentiasa menjauhi matahari. Okey, kenapa keadaan seperti ini berlaku? Okey, ini disebabkan oleh tiupan angin suria daripada matahari, menyebabkan ekor komet tu sentiasa dalam keadaan menjauhi matahari. Okey, dan tarikan graviti planet-planet luar yang kuat boleh menyebabkan komet tu tadi terkeluar daripada orbitnya. Dan perkara ini dikhawatiri komet yang terkeluar daripada orbitnya ni berisiko untuk berlanggar dengan bumi dalam kelajuan yang tinggi. Okey, baik. Sekarang kita masuk kepada bagaimana kita nak melindungi bumi kita daripada hentaman asteroid. Okey, para saintis sebenarnya sentiasa membuat pemantauan terhadap asteroid di angkasa untuk memastikan bahawa orbit asteroid itu tadi berada pada jarak yang selamat dari orbit bumi. Amaran akan dikeluarkan jika terdapat asteroid yang berisiko untuk berlanggar dengan bumi. Asteroid yang menghampiri bumi juga mungkin dapat dimusnahkan atau diubah arah pergerakannya agar tidak berlanggar dengan bumi. Okey, mari kita tengok sedikit info dekat sini. Okey, baik. Sekiranya di Amerika terdapat NASA, di negara kita pula terdapat Angkasa, iaitu agensi angkasa negara yang bertanggungjawab untuk memandu dan mengawasi perkembangan sains angkasa di negara kita. Okey. Okey, maka tamat sudah pembelajaran kita bagi bab 13. Tiba masa untuk kita sama-sama menjawab latihan formatif. Mari kita lihat soalan pertama. Okey, terangkan peringkat pergerakan meteoroid apabila memasuki atmosfera bumi berserta dengan namanya. Okey, baik. Jadi, apabila meteoroid memasuki atmosfera bumi disebabkan oleh daya tarikan graviti bumi, maka meteoroid itu tadi, kita kenali sebagai meteor. Dan meteor ni nanti dia akan bergeser dengan molekul udara yang ada dalam atmosfera menyebabkan ia menghasilkan haba lalu dia terbakar dan membentuk coretan cahaya yang ternampak di langit seperti tahi bintang. Dan sekiranya meteor itu tadi tidak habis terbakar dan dia sampai ke permukaan bumi dan menghentam bumi membentuk kawah, meteor itu tadi kita kenali sebagai meteorit. Okey? Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2, bagaimanakah perlanggaran antara asteroid dengan bumi boleh berlaku? Jelaskan. Okey, bagaimana pelanggaran ini boleh berlaku? Jadi, pelanggaran antara asteroid dengan bumi ini boleh berlaku sekiranya terdapat laluan asteroid yang bersilang dengan orbit bumi ataupun kita katakan laluan asteroid tu tadi hampir dengan orbit bumi. Dan jika pada masa yang sama asteroid dan bumi itu berada pada titik persilangan, maka akan berlakulah perlanggaran dan kita doa supaya perkara ini tidak berlaku. Okey, dan soalan ketiga, mengapakah ekor komet sentiasa menghala menjauhi matahari? Apa yang berlaku sebenarnya ialah apabila komet itu tadi, laluan komet itu menghampiri matahari, okey, maka apa yang berlaku, suhu panas matahari itu akan menyebabkan sebahagian daripada komet yang terdiri daripada ais tu akan bertukar menjadi gas, di mana gas ini nanti akan membentuk ekor komet berkenaan. Dan disebabkan bahagian gas ini memiliki jisim yang lebih rendah berbanding bahagian kepala, maka kita akan dapat tengok bahagian ekor tu sentiasa menjauhi matahari. Okey, disebabkan oleh kesan graviti matahari ke atas komet tu tadi. Dan juga kita juga ada belajar tadi bahawa ekor komet ni sentiasa menjauhi matahari disebabkan oleh tiupan angin suria dari matahari. Okey, jadi cikgu rasa setakat itu saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa lakukan ulang kaji bersama rakan-rakan dan guru
anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Okey, terima kasih.